riwayat daripada Syufayyah Al-Asbahi radhiyallahu anhu. Kata dia telah pergi ke masjid di Madinah. Seorang sahabat yang bernama Syufayyah. Dia pergi ke Masjid Nabawi di Madinah. Fa'idha huwa birajulin qad ijtama'a alaihi an-nas. Syufayyah dia bukan sahabat, dia tabi'in, seorang tabi'in. Satu hari dia sampai di Madinah. Dia pergi Masjid Nabawi. Bila dia sampai di Masjid Nabawi, dia kata tiba-tiba dia nampak ada satu orang laki-laki di masjid ni. Qad ijtama'a alaihi an-nas. Ramai orang duduk dengar cakap dia. Syufayyah pergi Masjid Nabawi. Sesampainya dia di Masjid Nabawi, dia tengok ada satu orang duduk bercakap, orang ramai duduk dengar dia ni bercakap. Faqala man hadha. Syufayyah tak kenal siapa orang ada bercakap ni. Maka dia tanya orang lain, man hadha. Dia kata siapa dia ni, dia ni. Dia duduk bercakap, ramai orang pakat duduk dengar dia cakap, dia ni siapa? Faqalu Abu Hurairah. Jawab orang ramai ni, dia kata tu ada bercakap tu, itulah Abu Hurairah, sahabat Nabi. Orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, orang yang ramai orang kenal, tapi tak semua orang biasa tengok dia. Inilah dia Abu Hurairah. Fatanawtu minhu hatta qa'adtu baina yaday wa huwa yuhaddithun nas. Syufayyah ni, dia pun pergi dekat, dia masuk mai daripada belakang, masuk mai dekat, mai duduk dekat dengan Abu Hurairah duduk mengajar. Sedangkan masa dia duduk masuk mai tu, Abu Hurairah tengah duduk mengajar. Falamma sakata wa khala. Dia dengar aja Abu Hurairah mengajar ni, dia dengar aja, dia tak kata apa, dia dengar sampai habis Abu Hurairah mengajar. Wa sakata, Abu Hurairah pun dah diam dah. Wa khala, orang pun dah habis bubar, pakat balik rumah habis dah. Faqultu lahu, baru aku bercakap dengan Abu Hurairah. Kata dia, anshuduka bihaqqin. Kata Syufayyah kepada Abu Hurairah ni, dia kata aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang sebenar. Dah tinggal dia dengan Abu Hurairah, dia kata dekat Abu Hurairah, dia kata anshuduka bihaqqin, aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang sebenar. Wa bihaqqin lamma haddatsani hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqaltahu wa alimta. Dia kata sebenarnya aku minta kepada kamu, tolonglah cerita kepada aku satu hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis itu kamu ingat betul-betul, yang hadis itu kamu beramal dengan dia. Cerita dekat aku satu hadis yang kamu biasa dengar daripada Nabi. Faqala Abu Hurairah. Abu Hurairah kata kat dia, af'an. Abu Hurairah kata, aku akan ceritakan. Kalau kamu nak aku cerita kepada kamu apa benda yang aku pernah dengar daripada Nabi, sat lagi aku nanti cerita dekat kamu. Af'al, aku akan buat apa yang kamu minta ni. La uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqaltuhu wa alimtuh. Sat lagi aku cerita dekat kamu hadis yang aku biasa dengar daripada Nabi, yang hadis itu aku ingat, aku hafal dan aku beramal dengan hadis itu. Sat lagi aku nanti cerita kat kamu hadis ni. Summa nashara Abu Hurairah nashratan famakatha qalilan summa afaq faqala la uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-layl ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Tak dan dia nak cerita, tiba-tiba dia teriak. Ni yang kata Abu Hurairah ni. Satu orang sahabat mai di Masjid Nabawi, mai tengok ada satu orang duduk mengajar, ramai orang duduk dengar. Sahabat ni tanya orang ramai, dia kata siapa dia ni? Orang kata ni lah Abu Hurairah. Dia pun masuk mai duduk depan, tunggu sampai Abu Hurairah habis mengajar, orang mengaji pakat balik habis,
dia pergi jumpa Abu Hurairah, dia kata, ya Abu Hurairah, aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang Maha Benar. Dia kata, tolong cerita dekat aku satu hadis yang kamu biasa dengar daripada Nabi, yang kamu hafal hadis tu, yang kamu beramal dengan hadis tu. Tolong cerita dekat aku satu hadis. Abu Hurairah kata, tak apa, aku boleh cerita. Tak ada nak cerita, teriak. Abu Hurairah ni, dia kata tak apa, dia boleh cerita. Tak dan dia nak cerita, summa nasyara Abu Hurairah. Tiba-tiba dia teriak sampai tersendu-sendu, tak boleh nak cakap. Famakatha qalilan, lepas teriak tu sangat lama. Summa afa, sampailah dia rasa lega dah, hilang dah sebab dalam hati ni. Maka dia kata balik, la uhaddithannaka hadithan. Dia kata tak apa, aku akan ceritakan hadis yang hang minta tadi. Dia kata hadis yang aku nak cerita ni hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW fi hadzal bait. Hadis tu aku dengar Nabi kata ni dalam rumah ni, dalam Masjid Nabawi ni. Dia kata, ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairah. Hadis aku nak cerita dekat hang ni siapa pun tak dengar. Nabi kata aku seorang aja dengar, tak ada orang ketiga melainkan aku dengan Nabi aja. ثم نشر أبو هريرة نشرة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. Habis dia kata tu, teriak pula. Tak sah ni teriak. Dah habis teriak, dia kata tak apalah. Dia kata aku sedih. Sedih pasal apa? Pasal aku sedih kerana aku teringat dekat Nabi. Dan yang kedua, aku sedih pasal mengenangkan isi kandungan hadis yang aku nak cerita tu. Habis dia kata tu, teriak pula. 2 kali teriak. Habis dia teriak ni, famasaha wajhah, dia sapu muka dia, sapu air mata semua. Dia kata tak apa, aku akan cerita. Jangan takut. Aku akan cerita dekat kamu satu hadis yang aku dengar Nabi kata kat aku dalam masjid ni. Tak ada orang lain melainkan aku dengan Nabi saja. Aku akan cerita. Summa nasyara Abu Hurairah nashratan ukhra. Habis kata tu, teriak pula kali ketiga. Tak boleh nak cerita. Dia tak boleh cerita ni kerana 2 sebab. Yang pertama, kerana bila dia sebut kata Nabi cerita ni, Nabi cerita kat aku seorang aja. Bila dia sebut yang tu, dia teringat kat Nabi sedih. Yang kedua, dia tak boleh nak sebut pasal apa? Pasal dia ingat ni hadis yang dia nak abang ni, hadis ni cukup menyentuh dia. Maka dia teringat kepada isi kandungan hadis tu, teriak pula. 3 kali teriak. Summa afaq. Hadis teriak, berasa reda sikit perasaan. Wa masaha wajhah, sapu muka, sapu air mata semua. Faqala af'al la uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fi hadzal bait ma ma'ahu ahadun ghairi wa ghairuh. Dia ulang di sekali, dia kata baiklah, aku akan cerita. Hadis tu aku dengar daripada Nabi cerita kat aku dalam Masjid Nabawi ni. Hadis tu aku akan cerita kat kamu, sedangkan tak ada siapa dengar melainkan Nabi ngaku aja yang ada masa tu. Habis dia kata tu, summa nasyara Abu Hurairah, teriak pula kali keempat. Dan teriak kali keempat ni dia kata, wa nasyara Abu Hurairah nasyratan syadidah. Kali keempat ni teriak sungguh. Teriak sungguh-sungguh. Summa mala kharran ala wajhihi fa asnadtuhu alayya qawilan. Teriak kali yang keempat ni, teriak sampai dia condong badan dia pi ke atas pi ke atas Syufayya yang ada depan dia ni. Dan Syufayya bila tengok dia condong ni, Syufayya sambut dia, pegang dia, ampu badan dia. Satu tempoh masa yang lama dia nak redakan perasaan dia bila dia teriak kali yang keempat ni. Summa afaq. Kemudian bila dia selesa balik, faqala, kata dia, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru boleh cerita. 4 kali. 4 kali. Tuan-tuan, orang yang meriwayatkan hadis ni, dia boleh perengkat. Dia boleh cerita, kata Syufayya pergi ke Masjid Nabawi. Bila dia sampai di sana, dia tengok ada satu orang lelaki, ramai orang duduk dengar dia bercakap. Aku tanya siapa, dia kata yang ni Abu Hurairah.
Lepas tu dia ringkaskan cerita, aku jumpa Abu Hurairah, aku minta dia baca dekat aku satu hadis yang istimewa punya. Aku nak dengar satu hadis yang dia biasa dapat daripada Nabi SAW. Kemudian dia kata Abu Hurairah nak cerita kat aku, dia teriak 4 kali. Dia boleh buat begitu, mudah. Tapi dah, periwayat hadis ni dia ulang cerita tu, dia ulang 4 kali dia ulang. Dia cerita tentang Abu Hurairah nak habaq hadis ni 4 kali. Cuba nak habaq, tak terbit. Cuba nak habaq, tak terbit. 4 kali ayat mata duk terbit, cerita tak terbit. Nak habaq kata, yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni, kenangan dia dengan Nabi ni cukup mengusik hati dia. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang begitu mengesan pada hati dia, yang begitu memberi kesan kepada hati dia selain daripada Nabi SAW. Maka dengan kerana tu, bila teringat dekat Nabi, hati terusik. Yang kedua, dia nak beritahu ni konten ataupun isi kandungan hadis yang Nabi beritahu kat dia ni, konten hadis ni cukup penting. Bukan sahaja penting untuk diingat, bahkan satu benda yang cukup penting untuk dijadikan pedoman kepada manusia nak hidup dalam dunia. Maka kerana tu 4 kali dia menangis terisak-isak. Barulah dia kata Nabi SAW bersabda. Ni baru nak masuk hadis dia. Nabi kata, Anna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat esok, Allah akan turun di depan manusia semua. Allah turun dengan tujuan untuk membicarakan dan menghakimkan kes-kes yang dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan turun di depan manusia. Manusia untuk pertama kalinya dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turun di depan manusia bila berlaku kiamat esok. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di depan manusia, turun untuk nak menghakimkan kes yang dibuat oleh manusia. Dia kata wa kullu ummatin jathiyah, dan manusia semua sekali pada masa tu keadaan mereka ni duduk melutut di atas lutut masing-masing. Tuan-tuan, duk tunggu nak dengar keputusan. Apa keputusan yang nak dijatuhkan? Nak berdiri pun tak larat dah, lembut lutut. Tujuan yang dia kata kullu ummatin jathiyah, setiap manusia yang duk tunggu pembicaraan di padang mahsyar ni, setiap manusia pada hari itu berdiri dengan lutut. Maksud berdiri dengan lutut ialah tak boleh berdiri sebab tak tahu apa hukuman nak kena kat dia. Suasana di padang mahsyar itu sudah cukup menakutkan mereka semua. Belum neraka lagi. Suasana di padang mahsyar itu sudah cukup menakutkan mereka. Takut mereka kepada suasana padang mahsyar itu menyebabkan manusia tak boleh berdiri pada hari itu. Mereka manusia semua lembut lutut, berdiri atas lutut nak tunggu keputusan dijatuhkan, hukum dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dekat mereka semua. Fa'awwalu man yad'u bihi rajulan jama'al Qur'an. Nabi kata kelompok mula sekali yang akan dijatuhkan hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kelompok laki-laki jama'al Quran, yang mereka ni menghafal Quran. Ini golongan nombor 1. Dibawa mai ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ni merupakan golongan jama'al Quran, golongan yang menghafal Quran. Wa rajulan yuqtalu fi sabilillah, dan golongan kedua yang akan dibicarakan oleh Allah ialah golongan yang mati ketika berjihad pada jalan Allah. Wa rajulan katsiral mal, dan golongan ketiga yang akan dibicarakan dulu daripada orang lain di padang mahsyar di depan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah golongan yang banyak harta. Ini 3 golongan mula akan dibicarakan di depan Tuhan. Hafal Quran, golongan kedua orang yang mati ketika berjuang pada jalan Allah, dan golongan ketiga orang yang banyak harta, orang kaya. Fayaqulullahu lil qari, bila dibawa orang yang hafal Quran mai depan Allah, Allah kata dekat orang yang hafal Quran ini,
Alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli. Tuhan kata, bukankah aku telah pun ajak kepada kamu apa yang aku turunkan ke atas Nabi aku? Tuhan kata ni, kamu ni masa duduk atas dunia dulu, bukankah aku telah ajak kamu, aku telah memberi kemudahan kepada kamu untuk hafal apa yang aku buat turun dekat Nabi aku? Maksudnya hafal Quran. Bukankah kamu ni golongan yang aku pilih untuk dijadikan manusia yang mudah ingat Quran yang aku buat turun dekat Nabi aku? Qala bala ya Rabbi. Jawab orang-orang yang hafal Quran ni, bala ya Rabbi, bahkan wahai Tuhanku, memanglah kami atas dunia dulu diberi kemudahan oleh kamu untuk hafal Quran. Bukan semua orang boleh hafal Quran, tuan-tuan. Ada orang ada anak, dia cita-cita sangat nak anak dia hafal Quran, hantar pergi ma'had tahfiz, kena tendang, tak mampu hafal. Ingat 8 juzuk, tak boleh pergi dah. Tak boleh tidak. Dia gagah-gagah nak pergi juzuk 9, dia lupa juzuk 1, juzuk 2. Dia gagah-gagah nak pergi, lupa habis semua. Ada orang tak jadi macam tu. Habis tak lulus, kena buang. Pak dia ambil, dia hantar pergi tempat hafal Quran lain pula. Hantar pergi habis 5 tempat dah pergi, tak boleh hafal juga. Allah tak izin. Makna orang yang boleh hafal Quran, ingat 30 juzuk, ini orang pilihan Tuhan. Selected person. Bukan semua orang. Dalam golongan yang Allah pilih untuk nak boleh ingat 30 juzuk Quran ni, di kalangan mereka ni ada yang ada masalah. Bila dibawa ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tanya ni hamba Allah yang dulu atas dunia, Tuhan bagi dia ingat 30 juzuk Quran. Allah tanya dia, Allah kata, bukankah kamu atas dunia dulu, aku bagi kemudahan kepada kamu untuk ingat 30 juzuk Quran aku? Bukankah kamu orang yang aku bagi kemudahan tu? Jawab mereka, bahkan wahai Tuhan, aku dulu hafal Quran. Qala, Tuhan kata dekat orang yang hafal Quran ni, famadha amilta fima alimta. Maka hari ini Tuhan kata, aku nak tanya kamu, apa yang dah kamu buat dengan yang kamu tahu? Tuhan kata, dulu kamu tahu 30 juzuk dalam Quran. Semua ayat yang ada dalam Quran, 30 juzuk semua kamu ingat. Kamu hafal ayat dia. Kamu tahu makna dia. Kamu tahu perintah Allah yang ada dalam dia. Kamu tahu tuntutan Allah terhadap ayat tu. Dulu kamu jadi manusia yang tahu isi kandungan Quran. Hang buat apa dengan benda yang hang tahu? Qala, jawab golongan hafal Quran ni, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Jawab golongan ini, mereka kata, kami dulu, dah kami ni diberi kemudahan untuk ingat 30 juzuk Quran. Masa di atas dunia dulu, kami bangun malam untuk baca Quran. Bahkan waktu siang, kami mengambil masa untuk membaca Quran. Kami adalah orang yang amat gemar membaca Quran. Fayaqulullah, Tuhan kata dekat dia ni, Tuhan kata, kadzabta, hang pembohong. Tuhan kata, kadzabta, kamu bohong. Bila Tuhan kata dekat dia kamu bohong, wa taqulu lahul malaikah kadzabta. Bila Tuhan kata hang bohong, semua malaikat kata hang bohong. Bila Tuhan kata dekat dia ni, hang bohong, aku bagi hang kemudahan untuk hafal Quran 30 juzuk, hang tidak guna kemudahan yang aku bagi, ingat 30 juzuk Quran itu untuk memperjuangkan Quran yang ada dalam tu. Hang tipu, Tuhan kata. Bila Tuhan kata hang tipu, malaikat ada semua pakat kata kadzabta, hang memang penipu. Wa yaqulullah, Tuhan kata dekat dia, bal aradta an yuqal inna fulanan qari. Tuhan kata, sebenarnya aku bagi dekat hang kemudahan untuk ingat 30 juzuk Quran, tetapi yang ada dalam hati hang satu, hang mau orang kata hang ni qari. Hang mau orang puji hang kata, oh dia ni baca Quran sedap. Oh dia ni qari, kalau dia baca lah. Dia mau orang puji macam tu. Tuhan tahu, walaupun manusia tak tahu. Maka Tuhan punggah keluar cerita ni pada hari kiamat esok, di depan khalayak yang ramai. Allah buka singa dia, Allah buka tekung dia, Allah cerita keburukan dia di depan manusia semua. Allah kata hang bohong, hang ingat Quran bukan hang macam mana yang hang kata tadi. Sebenarnya
hang mau supaya orang kata hang ni qari di dalam bidang Quran. Faqad qila dzak, Tuhan kata dan kamu dah dapat apa yang kamu mau. Memang atas dunia dulu bila sebut nama hang semua orang buat jari macam ni. Hang memang qari. Kamu dah dapat apa yang kamu mau, tapi kamu hafal Quran, kamu tak dapat keredaan aku. Wa yu'ta bi sahibil mal. Kemudian dibawa pula satu orang lagi. Dia ni orang kaya. Dibawa dia ke depan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu Allahu lahu, Tuhan kata kat dia, alam uwassi' alayka hatta lam ad'aka tahtaju ila ahad. Tuhan kata, bukankah kamu masa di atas dunia dulu aku luahkan kepada kamu pintu rezeki? Bukankah kamu di atas dunia dulu aku jadikan kamu kaya raya sehingga kan lam ad'aka tahtaju ila ahad, sehingga kan kamu ni tak minta kepada siapa-siapa pun, tak pernah dalam hidup kamu minta tolong orang. Pasal daripada awal aku bagi kamu senang sampai kamu mati dalam kesenangan. Bukankah kamu ni dulu aku bagi kesenangan sampai ke peringkat tu tak pernah minta tolong orang? Qala bala ya Rabbi. Jawab orang kaya ni, dia kata, ya, bahkan wahai Tuhan, memang atas dunia dulu aku kaya sungguh dan aku tak pernah harap siapa-siapa tolong aku. Qala, Tuhan kata kat dia, famadza amilta fima atait. Maka aku nak tanya kamu hari ni, apa yang kamu buat dengan kekayaan yang aku bagi kat kamu? Tuhan tanya dia, okey, betul kamu dulu aku bagi kaya sampai tak pernah berasa nak minta tolong orang. Kaya, tak heran kat orang. Hari ni aku nak tanya kamu, kekayaan yang aku bagi kat kamu masa atas dunia dulu, kekayaan tu apa kamu buat? Qala, jawab orang kaya ni, kuntu asilur rahim. Dengan duit yang ada kat aku jalin hubungan silaturahim dengan orang semua. Wa atasaddaq, aku bersedekah kepada ramai orang. Aku tengok orang susah, aku bagi bantuan. Aku tengok orang yang memerlukan, aku bagi pertolongan. Aku jaga hubungan aku dengan orang-orang semua. Mana orang yang memerlukan pertolongan aku tolong. Dia jawab kat Tuhan macam tu. Fa yaqulullahu lahu, Tuhan kata dekat dia, kadzabta. Tuhan kata, satu lagi pemohon. Tuhan kata tadi Syekh tu dah pemohon dah. Hang pun satu pemohon juga. Bila Tuhan kata macam tu, wa taqulul malaikah, malaikat pun pakat kata, kadzabta, kamu memang pembohong. Wa yaqulullahu ta'ala, bal aradta an yuqal fulanun jawad faqad qila dzak. Tuhan kata sebenarnya kamu di atas dunia dulu memang kamu tolong orang. Tapi kamu tolong orang dengan tujuan supaya orang kata kamu ni memang pemurah. Itu yang kamu nak. Memang betul kamu tolong orang. Tuhan kata, aku tidak kata kamu tak tolong orang. Memang kamu tolong orang. Tapi kamu tolong tu tolong dengan tujuan supaya orang kata dia ni bagus. Dan Tuhan kata, faqad qila dzak. Dan sungguh, hang dapat apa yang hang nak. Semua orang bila sebut nama hang, pakat kata, hang bagus. Pemurah, banyak tolong orang. Derma kuat, sedekah amalan hari-hari. Semua orang kata hang bagus. Tetapi hang buat tu kerana nak orang kata macam tu, bukan kerana nak cari keredaan aku. Tuhan kata, wa yu'ta billazi qutila fi sabilillah. Kemudian dibawa ke depan Tuhan orang yang mati kerana berjuang pada jalan Allah. Fa yaqulullahu lahu, Tuhan kata kat dia, fi madza qutilta. Tuhan kata, kerana apa kamu berperang dulu? Yang kamu pergi berperang sampai mati di medan perang dulu ni, kamu perang pasal apa? Fayaqul, jawab kawan yang katanya mati syahid ni, dia kata, umirtu bil jihadi fi sabilik. Aku turut pergi berperang kerana aku diperintahkan oleh kamu suruh berjuang pada jalan kamu. Faqataltu hatta qutiltu. Maka aku pun berjuang, berperang habis-habisan sampai aku mati terbunuh dalam medan perang. Aku pergi perang kerana kamu suruh. Aku tunai suruhan kamu. Aku pergi perang. Wa yaqulullah, Tuhan kata dekat dia, bal aradta an yuqal fulanun jari faqad qila dzak. Tuhan kata, aku nak bagi tahu kamu. Dan aku nak bagi tahu orang semua hadu ada ni.
sebenarnya kamu pergi berperang, berjuang sampai mati-mati, orang kata kamu mati syahid, sebenarnya kamu pergi itu kerana kamu nak orang kata fulanun jari, dia ni memang berani betul. Kamu mau orang kata kamu berani, bukan kamu buat tu kerana nak cari keredaan aku. Kamu buat tu kerana kamu mau orang kata kamu berani. Kamu bukan penakut, kamu mau yang tu. Faqad qila za, Tuhan kata, dan sungguh atas dunia dulu semua orang kata hang berani. Hang dapat apa yang hang mau, tapi hang tak dapat keredaan aku hari ini, Tuhan kata. Summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya. Habis Nabi cerita tentang 3 golongan ini, Nabi SAW tiba-tiba dia tepuk lutut Abu Hurairah. Hak dia duk bercakap tadi ni. Rasulullah tepuk lutut Abu Hurairah. Ni Abu Hurairah duk cerita dekat Syufayyah. Dia kata habis Nabi terang dekat aku tentang 3 golongan ni, yang mata kasar manusia tengok nampak okey, rupa-rupanya di sisi Tuhan tak okey. Habis Nabi cerita pasal ni semua, wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya. Nabi tepuk paha aku, Nabi tepuk lutut aku. Faqala, Nabi kata, ya Aba Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqillah tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abu Hurairah, depa tadi 3 golongan yang aku sebut tadi. Golongan yang pertama, golongan yang mereka ni aku bagi mereka ingat 30 juzuk Quran, tiba-tiba mereka ni tidak ada niat nak cari keredaan aku. Sebaliknya mereka syok dengan orang duk kata mereka qari. Golongan yang aku bagi harta, dengan harta tu bukan mereka nak cari keredaan aku, tapi mereka syok orang duk kata mereka pemarah. Golongan yang mereka ni berjuang, berjihad, mati, nampak pada mata macam syahid pada jalan Allah, tapi sebenarnya mereka nak cari pujian orang, mengatakan mereka ni berani, sampai mati pun berani. Mereka nak cari pujian orang, bukan nak cari keredaan aku. 3 golongan itu, wahai Abu Hurairah, Nabi kata, awwalu khalqillah, merupakan makhluk Allah yang mula-mula sekali, tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah, yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana itulah Abu Hurairah bila dia nak cerita hadis ni, dia menangis sampai 4 kali menangis. Pasal apa? Pasal dia mengenangkan sahabat Nabi, bila dia dengar Nabi kata macam ni, dia muhasabah diri dia. Dia muhasabah diri dia. Dia pun tak tahu ni, dia ni betul-betul ikhlas ke tak pada jalan Allah. Kalau orang yang manusia tengok sampai mati dalam berjuang pada jalan Allah, manusia kata syahid, tiba-tiba di sisi Allah tak syahid lagi, tak kata pun. Macam mana dengan kita? Manusia lain nampak dia ni berderma cukup kuat, nampak pemarah, nampak bagus, semua orang kata dia bagus. Di sisi Allah, Tuhan kata tak bagus. Macam mana dengan kita ni? Nak cari keikhlasan di dalam melakukan kebaikan bukan senang. Itu nak beritahu. Nak cari keikhlasan dalam nak melakukan kebaikan jalan Allah ni bukan senang. Nak ikhlas itu bukan senang. Kita niat mula tu nak ikhlas, sampai tengah jalan dia hilang ikhlas. Dia mabuk dengan sanjungan, dia mabuk dengan pujian, dia hilang keikhlasan. Maka ramai manusia yang terpedaya dengan benda-benda yang macam ni, dan inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yang Abu Hurairah cerita benda ni kepada seorang tabi'in yang bernama Syufayyah Al-Asbahi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada mukadimah yang kita baca itu insya-Allah.